Assalamualaikum, saya Haji Hamidah Haji Masaleh dari negara Brunei Darussalam. Saya ingin berkongsi tentang masalah saya semenjak saya menghadapi masalah migran selama 17 tahun. Jadi untuk permulaan saya telah mengambil produk MRT, terutama sekali yang permulaan saya ambil laktos. Dengan itu selama mengambil produk itu, dalam masa 1 bulan migran 100% telah hilang. Dulu serius kah migrain? Ya, actually kalau mengikut dalam masa 17 tahun itu migran saya kira saya constipation, kira buang air besar 3 hari dalam seminggu pun susah. Jadi I think kiralah migran tu dari semua dari khusus. Untuk dalam masa pengambilan produk MRT saya merasa sehat walafiat. Apa produk MRT yang digunakan? Saya telah mengambil spirulina, IG6 dan ecstasy buat masa itu. Berapa biji makan? Spirulina saya ambil dalam 15 biji dalam 1 hari dan ecstasy dalam 6 biji dan IG6 pun sama 6 biji. So migraine alhamdulillah kurang. Dan kemudian apabila saya mengalami pregnant, jadi saya kira anak yang ketiga saya tidak ada masalah, kecuali anak yang kedua. So saya ada masalah penyakit. Tidak. Saya telah menghadapi, anak saya telah menghadapi eczema. I think pengambilan tidak sesuai lah masa mengandung. Jadi setelah anak saya 8 bulan, saya telah mengalami anak saya telah mengalami eczema yang teruk. Jadi ya, and then saya pun telah menghadapi tidak boleh makan obat selama penyusuan anak lah, sebab kalau saya mengambil ubat kiralah saya punya badan bengkak, kira saya difailkan tidak boleh mengambil ubat di hospital sebab masalah yang khusus itulah. Jadi setelah anak yang ketiga saya mengandung tahun last year, tahun 2005. Jadi masalah itu amat sesuai. Sebabnya saya tidak ada menghadapi apa-apa hal. Sebab saya telah terlampau confident. Saya telah mengambil produk-produk MRT, keseluruhan produk MRT di Elkan. Jadi yang terutama adalah Dr. Synergy. Ya, terutama sekali Dr. Synergy. Itu yang the best produk yang saya telah makan. Jadi actually time mengandung tu kan, yang 2 anak yang lepas saya telah menghadapi kaki krem. Jadinya anak yang ketiga alhamdulillah anak saya yang time mengandung tu krem tidak ada. Jadi Dr. Synergy yang paling the best. Saya mengambil 2 paket dalam 1 hari. Jadinya masa mengandung tu anak sehat dan apa kata orang time masa yang last hampir mau mengeluarkan anak, saya telah menelan 1 pack Dr. Synergy dan IG6 dalam 6 biji. Dengan itu proses melahirkan terus cepat. Ya. So dalam masa kata orang tiada problem lah. So anak itu bersih. Semua perbezaan anak ini compare dengan anak kedua dan pertama. Yang comparisonnya anak yang kedua ataupun anak yang pertama tu, anak yang ketiga apa diorang kata pengeluarannya cepat dan apa kata orang tiada halangan lah dalam melahirkan. Jadi anak itu sendiri macam mana? Dia isi dia. Ya, anak itu sendiri dia punya tulang dia amat
apa tu luar biasa sebab dia cara dia apa tu kalau apa kata orang the way dia melihat kita kan macam dia sudah tahu yang kita itu macam ibunya selepas saya melahirkan itu. Oh iya. Itu yang the best sebab dia sendiri macam kita ingatkan baby itu macam apa kata orang selalunya yang anak pertama yang mana mula-mula saya dia dalam sekubu. Ini yang the best sebab cerdas. ya nampak cerdas ya very good. Okay. So Jadi apakah nasihat? Okay, bagi saya kan kalau para ibu yang kata orang yang telah ataupun dalam masa mengandung, jadi kalau boleh biarlah banyak-banyak makan produk Dapat anak yang sehat. ya dapat anak yang sehat dan cuba kalau boleh semua produk yang di Elken. Okey, terima kasih. Selamat pagi. Saya Jofri bin Haji Muhammad Yassin dari negara Brunei Darussalam. Saya berumur 39 tahun dan sebenarnya dalam umur saya 39 tahun ini sejak umur saya 26 tahun saya telah mengalami bermacam-macam penyakit. Yang paling teruk sekali ialah saya telah menghidapi penyakit hypertension yang teruk sekali. Kerana pada masa itu saya telah menggunakan banyak macam ubat dari hospital, tetapi selepas tahun 2003 saya telah diperkenalkan dengan rakan sponsor saya iaitu Wan Mohdar, dan beliau telah menyarankan kepada saya menggunakan MRT produk. Dan selepas itu saya memulakan dengan MRT produk. Saya ambil yang produk yang pertama, saya gunakan lactose untuk pencucian usus. Kerana menurut beliau pencucian usus yang adalah baik bagi pesakit-pesakit yang mengalami hypertension dan darah tinggi. Dan kebetulan juga pada sejak 12 tahun saya menggunakan permakanan hospital, ubat-ubat hospital, saya telah mengalami satu masalah lagi iaitu fatty liver. Kerana doktor memberitahu pada saya bahawa hati saya bengkak. Kerana ini ada disebabkan oleh permakanan ubat-ubat yang saya makan terlalu, ya, bermula dari sana. Dan setelah itu saya juga terus menggunakan produk MRT dan sampai sekarang saya menggunakan produk MRT tidak berhenti-henti. Dan selepas menggunakan, saya menggunakan spirulina sebanyak 45 biji satu hari, iaitu 15 biji sekali makan 3 kali sehari. Dan saya terus menggunakan produk yang lain iaitu Ecstasy dan EPA 1000. Dan sehingga sekarang saya juga menggunakan Dr. Synergy untuk kehidupan saya seharian kerana ia baik untuk energi saya dan untuk appetite permakanan saya. Dan sekarang dengan penggunaan Life Extra juga saya juga boleh lebih sihat lagi walaupun penggunaannya tidak hari-hari. Dan sekarang dalam masa 2 tahun lebih saya di Elken, alhamdulillah saya punya keadaan kehidupan seharian lebih cergas, lebih ceria dan lebih berenergi. Darah tinggi macam mana? Sekarang Semua okey. darah tinggi saya sudah back to normal. Kalau dulu saya cek 1 bulan sekali, sekarang sudah 3 bulan ke 4 bulan sekali. Dan menurut doktor, apakah cara permakanan yang saya ambil? Saya memberitahu kepada mereka, saya menggunakan Elken Spirulina. Tetapi dia cakap, adakah itu baik untuk saya? Tetapi saya cakap, iya, lebih baik daripada saya terus menggunakan permakanan itu, ubat-ubatan yang ada saya gunakan sekarang. Dan saya juga menggunakan permakanan sampingan ini hari-hari, dan mengikut kajian saya sendiri, saya telah memberhentikan permakanan ubat-ubat saya. Ya, sejak saya menggunakan permakanan di Elken. Tapi saya juga terus berperiksa dengan doktor yang merawat saya, tetapi saya tidak akan memberitahu mereka yang saya telah memberhentikan ubat-ubatan saya. Jadi saya yakin kerana
Selama ni memang okey. Selama ini saya memang sehat dan bertenaga. Luar biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Rayahin binti Haji Abdul Rahman. Saya daripada negara Brunei Darussalam. Sejak beberapa tahun yang lalu saya menghidapi penyakit migrain. Hampir setiap hari saya mengalami migrain dan rasa mudah letih, tidak kurang bertenaga. Lepas tu beberapa bulan yang lalu saya mengalami keguguran. Saya pun disarankan oleh upline saya untuk mengambil produk MRT. Saya mulakan dengan produk MRT spirulina. Saya ambil 40 biji sehari. Selepas tu saya makan Win Ecstasy 2 biji sehari dan Win EPA 1000 2 biji sehari. Kemudian saya ambil LD Venus dan LD Esteem 2 botol setiap satu, berarti 4 botol sehari. Untuk selama beberapa hari saya sudah nampak kesannya. Migrain saya mula hilang dan mood saya pun bertambah baik. Kalau dulu saya mudah naik angin, marah-marah. Terutama balik kerja saya mudah marah. Kalau ya sekarang makin yalah, kalau katakan improve lah, hampir 100% dari segi mood. Sebab sudah sehat. Yes, dan bertambah ceria lah. Terutamanya kalau dulu kalau malam hari badan saya mudah terasa sejuk, rasa tulang dingin. Sekarang segala-galanya sudah semakin sehat. Dalam masa berapa lama? Dalam masa beberapa hari saja, dalam masa hampir seminggu saya sudah dapat merasakan kesannya. Sampai sekarang kesehatan semakin bertambah baik. Jadi saya sarankan kepada semua, kalau ada menghadapi masalah, jangan dulu ambil ubat yang mengandungi drugs. Cuba dulu makanan kesehatan. Perbaiki dulu makanan dengan mengambil makanan kesehatan. Jadi lihat dan pasti anda akan mendapati kesan yang lebih baik daripada mengambil ubat-ubatan yang mengandungi drugs. Sekian, terima kasih. Pagi, saya Muhammad bin Haji Bakar, berasal dari negara Brunei Darussalam. Saya dah bercerita sedikit tentang penyakit saya yang hidapi daripada tahun 85, yaitu penyakit gout. Daripada tahun 85 itu saya mengidap penyakit gout. Saya tidak tahu yang saya itu mengidap penyakit gout. Sampai rumah sakit baru saya tahu yang itu penyakit gout. Karena saya adalah seorang pemain volleyball. Lompat dikira itu kena sakit kaki lah. Tapi tidak menyadari. Setelah ditahan di rumah sakit selama 2 minggu, barulah tahu. Dokter mengatakan saya itu kena penyakit gout. Ditanya sama dokter, apa permakanan saya makan? Saya hari-hari itu malam-malam makan sutong, steamboat. Malam-malam makan steamboat. Dari sanalah saya kena sakit kaki, gout dan bengkak, sehingga ditahan di hospital selama 2 minggu. 2 minggu. Apa perasaan masa itu? Pelan tu sangat susah hati, tak boleh jalan. Kalau mau pergi tandas dari rumah saya terpaksa pakai tongkat. Waktu itu saya tinggal di rumah orang tua saya di kampung, tandas di luar rumah. Mau pergi tandas susah hati, tapi sudah mau berak sudah. Mau berak sudah, tapi mau pergi ke tandas tu berjalan kira-kira 100 meter dari rumah. Sangat jauh. Jadi alhamdulillah sekarang saya selepas itu pada tahun 97 saya dapat rumah sendiri, mempunyai rumah sendiri dan tandas yang boleh duduk. Tapi untuk kalau sudah sakit dalam 1 bulan sampai 2 kali. Kalau sudah gout saya datang, saya tak boleh jalan lagi. Menggunakan roller itu skateboard untuk pergi tandas. Sebab berdiri tidak boleh. Pasal pakai skateboard ditolak ke tandas. Baru dapat naik ke tempat duduk. Jadi di tandas. kau jumpa produk apa?
Setelah saya berjumpa produk Elken, sebulan setelah saya masukkan Elken dalam tahun 2004 dalam bulan 6, 1 bulan saya makan produk DK Joint, Lactose dan Spirulina. Jadi setelah 1 bulan itu saya dibawa ke Kuala Lumpur menghadiri TBLC. Di sana saya semua upline saya menghadiri TBLC. Jadi di TBLC kan di sana ada makanan-makanan yang sedap-sedap. Saya ternampak sotong kegemaran saya. Macam mana nih? Saya mau makan atau tidak? Makan atau tidak? Jadi saya lawan perasaan saya makan. Setelah saya makan, tidak ada sakitnya. Pagi saya rasakan tidak ada sakit. Seluruhnya kalau saya makan malam, pagi memang tidak boleh jalan lagi. Sotong itulah yang penyebab saya kena sakit gout. Jadi setelah di sana 2 hari ada sotong lagi. Saya makan lagi, coba lagi. Jadi tidak boleh sakit. Jadi saya makan produk Dr. DK Joint itu pagi 10, petang 10. Jadi setiap hari saya makan begitulah. Setelah sampai sekarang saya tidak pernah datang penyakit gout lagi. Berapa lama sih? Daripada tahun 94 sampai sekarang saya tidak pernah datang gout lagi. Congratulations. Apa nasihat? Nasihat saya pada yang mengidap penyakit gout, gunakanlah produk DK Joint karena dia boleh membantu kita menyehatkan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Syaril bin Haji Abdul Rahman dan saya berasal dari negara Brunei Darussalam. Saya berkhidmat di Tentera Laut Diraja Brunei dan telah pun mencecah usia ke-16 tahun. Apa yang ingin saya kongsikan di sini adalah mengenai dengan masalah stamina. Sebagai seorang anggota tentera, adalah tanggungjawab kami untuk mengekalkan kecergasan kami baik dari segi mental dan fizikal pada tahap yang optimum. 5 tahun kebelakangan ini, saya merasa kesukaran yang amat sangat untuk mengekalkan stamina saya disebabkan mungkin faktor usia. Kalau dulunya, pada tahun pertama hingga tahun 10, ujian berlari, ujian berenang, apa saja ujian yang dikenakan pada saya akan mengatasinya dengan cara yang mudah. Tetapi apabila usia sudah menyecah 30 ke atas, tahap badan makan pun banyak sudah, jadi stamina itu semakin berkurangan. Sehinggalah pada tahun 2005 bulan 12, apabila ada seorang insan luar biasa, 2 orang abdan saya melalui DCM Alfian dan Masih Dayu memperkenalkan pada saya produk Elken yang berkonsepkan MRT. Saya pun mula tertarik. Pasal apa? Di dalam konsep MRT banyak perkara-perkara yang tidak diajarkan pada manusia-manusia biasa, tetapi diajarkan pada manusia yang luar biasa. Dengan konsep MRT, saya pun berjinak-jinak mencuba produk-produk di dalam Elken seperti Elken Spirulina, EPA 1000, Win Ecstasy dan berasaskan detoksifikasi Fujita Lactose di samping meminum air RO. Kesannya dalam masa 2 ke 3 minggu apabila saya mula berlari menghadapi ujian, saya merasa kecergasan saya semakin pulih. Dan yang memerasakan lagi, saya tinggal di tingkat 3 sebuah flat. Jadi setiap hari saya akan berlari naik turun apatah lagi untuk bekerja pagi. Jadinya sebelum ini kalau 6 anak tangga tu saya akan merasa keletihan yang amat lah kalau berlari turun naik. Tapi sekarang tu boleh dikatakan 50% telah pun hilang. Jadi saya merasa produk Elken ini memang benar-benar luar biasa. Okey. Jadi apa lagi perasaan yang ingin kongsi? Saranan saya kepada Auda semua yang ada di sana, kalau ingin mengekalkan tahap kesihatan pada tahap yang optimum, berjinak-jinaklah dengan konsep MRT. Sebab apa? Banyak rahsia yang terkandung di dalam konsep MRT di samping produk-produk yang luar biasa. Kata pepatah tani, belum coba, belum tahu, tak kenal dan tak cinta. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Zaidin bin Idris daripada negara Brunei Darussalam. Ingin berkongsi sedikit tentang masalah saya mengidap penyakit gastrik. Saya mengidap penyakit gastrik pada sejak saya lahir. Ada masalah gastrik parut. Tapi dapat dikesan apabila saya umur 10 tahun ke atas baru disahkan oleh doktor saya ada penyakit gastrik. Selama saya gastrik tu saya tidak boleh nyawang
makan kalau lapar, terlampau lapar, dia jom berlaku apa ni, tidak dapat lapar. Kalau perut saya lapar memang gastrik saya datang lah. Tapi apabila saya mengamalkan konsep MRT produk diperkenalkan oleh upline saya mencuba juga Alken produk MRT seperti saya makan Alken Spirulina, Ecstasy dan APA 1000. Saya nampak kesannya apabila saya mengamalkan produk ni dalam masa 1 bulan. Saya nampak, saya dapati gastrik saya tidak lagi datang. Selama saya mengamalkan produk MRT, mula-mula sebelum saya makan produk MRT, memang saya selalu masuk hospital lah, MRS. Bertahan. Pasal saya tidak boleh lapar. Sekarang walaupun saya lapar, tidak jadi masalah. Saya makan produk Alken Spirulina, Ecstasy dan APA. Dalam masa 2 minggu saya sudah nampak kesannya. Nasihat saya suruhkan supaya kawan-kawan dan rakan-rakan mencuba produk MRT Alken Spirulina, Ecstasy dan APA 1000. Mungkin dapat membantu meningkatkan kesihatan anda. Dan satu lagi payback untuk yang baru-baru ini, untuk anak saya pun ada masalah parut juga. Tapi apabila saya suruhkan makan Alken Spirulina sama IG6, anak saya pun bertambah sihat daripada masalah macam itu. Umurnya 5 tahun. Tapi sebelum tu memang ada masalah lah, masalah parut. Pasal dia punya badan kurus dah. Tidak ada. Sekarang sudah okey. Tapi dia punya payback, dia punya kesan dia punya kesan sembuh memang adalah sedikit. Kesan-kesannya semasa anak saya makan AG6 memang ada kesan merah lah dekat muka dia dan demam. Demam dalam 4 hari 5 hari sampai saya call lah saya punya upline. Saya minta bertanya kepada upline saya mengapa, tapi tidak dapat. Kata upline saya, teruskan saja, itu kesan-kesan sembuh. Okey. Sekian. Dalam masa ni semua okey lah, tidak jadi masalah lagi. Okey. Saya Haji Wan Mukhtar bin Mahmud, ingin mengongsikan feedback saya menggunakan produk-produk Alken. Di sini sebenarnya sebelum saya memulakan Alken, saya mengidap penyakit resdung dan juga masalah urat di bahagian tulang belakang saya. Jadi saya pernah ditahan di hospital besar Negara Brunei Darussalam selama 2 minggu yang menyebabkan menelan belanja lebih kurang RM3,000 Brunei. Tetapi semua itu ditanggung oleh syarikat lah kan. Apa yang ingin saya kongsikan hari ini, punca saya terkena penyakit resdung ini adalah disebabkan saya sebenarnya seorang tukang masak. Jadi saya menghidap penyakit resdung ini disebabkan menghidu gas masak terlalu lama, lebih kurang dalam 12 tahun berikutnya saya menghidap. Tetapi disebabkan satu hamba Allah yang memperkenalkan saya dengan produk Alken ini, iaitu DCM Alfian Maskur. Mula-mula tu saya tidak percaya. Mula-mula saya tidak percaya, tapi disebabkan anak saya yang menggunakan produk itu bermasalah eczema di sebelah di bahagian muka dia. Dalam hanya 2 minggu selesai masalah tu hanya dengan menggunakan Alken Spirulina, IG6 dan BioPure RO. Jadi dari sebab itulah saya mula menggunakan dan saya mendapati produk tu alhamdulillah boleh. Kalau bagi saya anak saya boleh sembuh tanpa menggunakan obat, kenapa saya tidak? Sedangkan saya menghidap resdung, saya tidak boleh kena aircon, kipas dan debu. Sekali saya terseduh debu saja, saya akan berasin lebih kurang dalam setengah jam non-stop. Jadi apa yang saya alami sungguh perit dan menyakitkan. Tapi dengan menggunakan produk-produk MRT, terutamanya saya gunakan Alken Spirulina, Lactose, IG6 dan juga vitamin C, Win Ecstasy, dalam masa
minggu pertama saya mendapat kesan sembuh, di mana lendir di hidung saya keluar 3 hari berturut-turut tanpa henti. Dan saya teruskan juga, saya bertanya kepada upline saya lah, saya cakap, apa kesan dah itu adalah kesan sembuh, jadi you teruskan. Saya kurangkan dos pada Alken Spirulina, saya tinggikan dos pada vitamin C dan juga IG6. Saya dapat keputusannya setelah 1 minggu saya sembuh 100%. Begitu juga dengan saya punya tulang belakang. Nerve saya dapat dalam masa yang sama disahkan oleh doktor sebab saya masih menghadapi fisioterapi. Dalam masa tu saya skip satu fisioterapi sebab saya telah menggunakan produk-produk Alken. Saya dapat kesan kesembuhan keseluruhan. Jadi hari ini saya mendapat kesan semua penyakit dalam badan saya alhamdulillah sembuh, terutamanya pada resdung saya. Terima kasih. Tapi berasal daripada Podixon Negeri Sembilan. Saya mula diperkenalkan oleh seorang kawan tentang makanan tambahan Alken ni, iaitu Dr. Zenezi dan juga Spirulina. Dengan itu saya dapati ibu saya mengidap darah tinggi yang hampir kronik lah kalau dikirakan. Jadi saya memperkenalkan Dr. Zenezi dan juga Spirulina untuk dia mengambil makanan tu. Setelah dia ambil Spirulina dan juga Dr. Zenezi, tekanan darah dia sebelum tu dalam lingkungan 160/90. Hingga doktor mengatakan ibu saya dalam keadaan yang hampir kronik lah. Tapi setelah mengambil Dr. Zenezi dan Spirulina, doktor yang merawat ibu saya merasa hairan. Mereka merasa hairan kenapa ibu saya tak pergi lagi jumpa dia. Jadi dari situ ibu saya pergi ke kliniknya lagi untuk membuat pemeriksaan lanjutan. Dan setelah diperiksa, tekanan darahnya menurun 110 hingga 70. Oh, normal. Jadi doktor perempuan di Podixon tu, dia merasa hairan macam mana apa yang ibu saya makan. Berapa lama yang sakit tu? Dia telah mengalami penyakit darah tinggi selama 2 tahun. 2 tahun. Dan doktor memberi ubat untuk mengurangkan darah tingginya untuk makan tiap hari. Jadi ibu saya terpaksa pergi seminggu 2 kali untuk mengambil ubat-ubat tu. Jadi dia continuous makan ubat untuk merendahkan tekanan tingginya. Jadi di sini saya sangat-sangat berterima kasih lah dengan produk Alken ni, iaitu Dr. Zenezi dan Spirulina yang telah dapat membantu dan dapat menurunkan tekanan darah ibu saya dan kembali seperti normal sekarang ni. Ya, terima kasih. Okey, apakah bila doktor kata Assalamualaikum. Saya Wan Roslina binti Wan Muhammad Dom, berasal daripada Kertih Kemaman Terengganu, atau di kawasan saya itu lebih dikenali dengan nama Kak Long. Saya bermula dengan Alken ni daripada penyakit kencing manis saja, yang mana bacaan saya tu 22, 20 ke atas lah. Lepas tu kaki saya ada kudis. So sebab ada kudis tu saya memang tak ambil ubat hospital apa semua, tapi saya pergi cek tapi tak makan lah. Pada satu hari tu upline saya Asmawi mengajak saya pergi ke meeting. Masa tu topik berkenaan dengan Dr. Zenezi. Masa tu saya duduk dekat belakang. Saya dengar topik mengenai Dr. Zenezi. Padahal kaki saya tu saya dah berkenan. Tapi disebabkan harga dia agak mahal, saya masa tu masalah keuangan saya tak mampu. Walaupun dalam hati kecil saya memang saya nak benda tu. Tapi
Saya tak ambil lagi. Apabila balik besoknya saya pergi ke klinik di mana tangan dan kaki saya menanah. Di klinik saya diberi injection yang mana mampu bertahan untuk 3 hari sebanyak RM120. So saya terfikir kalau saya ambil produk Dr. Zenazi 396 mungkin boleh bertahan 2 hingga 3 minggu. Jadi saya buat perbandingan. Lebih baik saya ambil Dr. Zenazi. Masa tu kaki saya dah menanah sudah meleleh. Apa perasaan masa itu? Perasaan masa tu memang saya selalu sakit lah. Sakit. Dah tak tahu nak buat apa-apa. Kadang-kadang saya sebelum ada ni memang saya sakit memang menangis je lah. Setiap hari? Setiap hari menangis. Tak tahu buat macam mana. Pada satu hari tu bila ubat yang pergi klinik habis, masa tu saya tak ambil lagi Dr. Zenazi. Saya pergi lagi ke klinik malangnya, masa tu klinik dah tutup. Tapi kaki saya dah tak tahan sangat lah. Saya ambil motor pergi ke rumah anak saudara saya iaitu Asmawi. Ketika itu Andy Lau pun ada datang. Dia syorkan saya Dr. Zenazi. Saya tak kira dah masa tu duit berapa pun, yang tahunya saya nak hilangkan sakit tas. Dia bagi saya dicuci dengan air RO, AO, IGC dan Dr. Zenazi. Bila saya lepas tu terus saya balik pergi, masa saya meniaga di Pasar Malam. Terus saya balik pergi tempat tempat meniaga. Terus saya pun tak boleh buat apa, saya duduk je dalam lori. So lepas tu kalau tapi saya jenis yang degil. Kalau kaki saya tak rasa kurang sikit, saya turun pergi meniaga. Bila sakit saya masuk dalam lori. Masa tu dalam 2 bulan saya duduk dalam lori. Memang yang mana tahulah saya duduk dalam lori tu memang dah sakit sangat, tak boleh buat apa. Tapi saya pergi meniaga untuk bagi semangat pada suami dan anak-anak saya. Lepas saya ambil produk dalam masa 3 hari, saya tengok yang kaki yang dah melanah jadi kering. Yang saya ada 3 tompok. Satu tu yang dalam tu sebesar seperti sebiji telur. Bila saya mandi, saya akan buang air. Yang air masuk dalam lubang. Jadi saya tuang bagi air keluar. Tapi dah masa macam satu lubang yang sebesar 1 biji telur. Saya ambil berapa lama begitu? Dah sebelum tu dalam berapa lama masalah ni yang begitu? Yang besar. Besar cepat dia merebak dalam 2 minggu. Pasal saya punya keceman ni tinggi. Yang besar masalah ni sudah berapa lama sakit? Dalam 2 minggu ya. Dia cepat merebak. Cepat merebak. Jadi sekarang dia pelan-pelan tutup balik. Lepas 3 hari saya pergi balik semula rumah anak saudara tu. Saya pergi titik terus direct AO, oksigen. Tapi punya sakit saya melompat-lompat. Tapi disebabkan saya nak baik cepat, saya tahan je. Tapi bila sakit macam tu pun saya terus juga bawa lori pergi ke Pasar Malam. Pasal saya yang drivernya. Jadi hari ini okey sudah? Sekarang ni perubahannya dalam masa 2 minggu saya tengok memang ada perubahannya dalam 70%. Bila 70% baik, saya mula buat sharing. Bacaan kencing manis berapa? Selepas tu bacaan saya dalam 10. Dan ini luka sudah tutup? Luka sudah tutup.
Berapa pack you makan? Saya makan satu kotak yang pertama tu 3 sachet satu hari. Lepas yang kedua tu saya ambil 2 sachet satu hari. Jadi apa doktor cerita perubahan ni? Saya tak pergi doktor. Saya ambil ubat klinik pun saya tak makan. Saya rasa tak mau ambil lah ubat klinik. Okey, jadi hari ini apa perasaan perubahannya? Perasaan itu memang saya sungguh gembira kerana dapat sembuh. Begitu juga dengan mak saya pun kecil manis. Dia pun alhamdulillah juga berasa sembuh. Di samping itu sebelum ni saya ada masalah rahim. Bila masalah rahim tu memang saya tak boleh kalau bersama dengan suami memang sakit. Saya ambil dalam masa 5 hari saya tak sedar. Ambil Advantage. Sedar-sedar dia punya kesakitan sudah hilang. Macam biasa. Macam biasa. Saya tak sedar. Tak sedar. Tak sedar tapi lama mana tak rasa sakit lah. Dulu kalau bersama saya selalu menangis. Pasal sakit Lepas tu saya ambil juga lepas baik tu saya ambil lagi Dr. Zenazi. Tanpa dirancang saya mengandung. Apabila mengandung saya banyak ambil produk Elken yang mana banyak membantu saja. Anak berapa? Anak yang ke-7. Oh, hebat. Jadi anak ni lain tak? Anak ini memang lain pada yang lain. Saya tak tahu ambil ini. Saya ambil produk untuk hilangkan kesakitan saya. Saya tak tahu anak jadi sihat. Yang keluar apabila bersalin, nurse tegur dulu anak saya putih, kulit cantik. Dia tak bagi kita macam aktif lah. Lepas aktif. Lepas tu anak saya lahirkan tanpa bersalin biasa, normal. Tiada jahitan. Dan berat anak saya 4.05. No jahitan. Oh, ni normal normal. Oh, iya. Itu mungkin juga kesan daripada Dr. Zenazi. Saya ambil MRT konsep. Mungkin daya ketahanan tu lebih. Apa nasihat akhir kali? Nasihat saya nasihat saya kepada semualah, jika ada masalah cubalah berkongsi dengan prospek tentang apa produk kesihatan, lebih-lebih lagi kepada yang mengandung. Lebih baik pakai aspirina, lebih IGC, kalsium, EPA boleh membantu yang mana biasa mengandung itu urat timbul. Saya dulu urat timbul, kadang 1 jam, 2 jam saya tak boleh berjalan. Tapi bila ambil EPA, dalam masa setengah jam saya boleh berjalan. Jadi banyak testimoni atas diri saya sendiri. Okey, itu berhak. Lab 12 hari saya Baiz Nathan, Pusat Rawatan Islam di IGM. Yes. You know right, the expensive is katil dengan doktor consultant. Yang very cheaper ialah ubat dia. 500 saja. Dia beri it's nothing. Now after 4 days, this one before saya acai dia. Saya Puan Rusmi ni, saya menceritakan satu testimoni dan satu testimoni pada diri saya dan juga satu peristiwa yang saya tak dapat lupakan sepanjang hidup saya dan satu produk yang sangat-sangat saya tak is very amazing product. Sebab apa yang berlaku pada diri saya mendapat kebakaran petrol, iaitu kebakaran saya membakar sampah. Jadi satu pagi saya bakar sampah, tangan saya telah terbakar kerana saya menggunakan petrol untuk bakar. Jadi peristiwa ni berlaku pada waktu pagi, iaitu pagar dengan tak buka. Saya
pegang botol petrol, sampah saya hanya ada asap sahaja, seperti asap rokok. Dengan tiba-tiba api menyambar pada saya punya tangan. Saya tak dapat melepaskan botol petrol tu kerana belakang saya ada kereta dan berhampiran dengan rumah. Jadi saya pegang botol petrol tu, saya cuba untuk tahan untuk mencampakkan botol petrol keluar pagar saya. Malang sekali pagar saya berkunci. Jadi sampailah api tu marak kepada kaki dan menyambar baju saya, dan baru saya lepaskan botol petrol. Bila saya lepaskan botol petrol, petrol masuk dalam longkang, the whole pokok yang dekat yang sampah saya habis terbakar. Dan saya dengan keadaan tidak ada sesiapa pun, saya lari, saya buka baju saya dan rambut saya terbakar, tangan saya semua burning terbakar. Saya lari masuk ke bilik air, saya mandi. Mandi waktu tu memang kesakitan yang amat sangat. Saya tak boleh nak cakap bagaimana sebab the whole tangan saya semua hangus. Jadi saya cuba menahan kesakitan dan saya cuba panggil suami saya untuk jangan bagi suami saya panik. Saya pergi ke klinik dalam keadaan yang amat sakit. Saya hanya menyarum baju dan kain sarung sampai ke klinik. Saya minta doktor tolong tengok apa jadi pada tangan saya. Dan doktor, apabila doktor tengok, doktor klinik sendiri terperanjat. Dia berkata, "Puan, saya akan bagi puan injection sekarang juga, dan saya cuba untuk sejukkan tangan puan sebab tangan puan terbakar teruk dan puan mesti pergi ke hospital." Waktu saya dalam perjalanan ke hospital, saya cuba meyakinkan kepada suami saya jangan panik bawa kereta. Tapi waktu itu saya rasa saya punya nyawa, saya tak yakin saya boleh boleh bertahan kerana terlalu amat sakit. Sampailah ke hospital, saya dihantar oleh suami ke hospital, sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Saya dimasukkan ke dalam wad kecemasan. Apabila selepas dimasukkan dalam wad kecemasan, saya diinjek morfin, ubat tahan sakit, dan dalam berapa jam selepas dia cuci luka saya, dia masukkan saya dalam wad. Jadi dalam pukul 2 petang macam tu saya terjaga. Saya dapati tangan saya sudah berbalut dengan kapas dan saya tak tahu apa jadi pada diri saya sendiri. Saya hanya dapat tahu saya jururawat dan doktor sedang membuang semua rambut-rambut yang terbakar, dan saya tengok diri saya rasa saya masih hidup sebab saya rasa muka saya tak terbakar, tapi saya tak boleh touch sebab saya rasa tangan saya dua-dua kebas kerana di-injection dengan ubat penahan sejenis dadah untuk menghayalkan diri saya. Selepas 2 hari, doktor buka saya punya balut luka. Doktor tidak berkata apa-apa pada saya, hanya dia mengeleng. He said, "No, she must do operations tonight." Sebab dia kata puan telah dapat jangkitan kuman yang serius pada tangan dan puan dikehendaki puasa 12 jam untuk masuk ke operation room malam. Jadi saya cuba untuk tahan. Saya kata, adakah saya selamat dan bagaimana dengan diri saya? Doktor kata, malam mungkin kami akan buat operation untuk puan jangan susah hati, mungkin dalam pukul 9 malam. Selepas 9 malam, saya dihantar ke labor room, iaitu di bilik pembedahan, dengan keadaan yang amat saya rasa sebab saya tak tahu apa akan jadi untuk hari esok dan seterusnya, sehinggalah saya dibius dan saya tidak menyedari. Apabila saya bangun, saya sedar balik, doktor mengejutkan saya. Dia cakap, puan, dan saya menyahut, kata, Rosmimi, saya mengangguk, saya buat macam tu, dan saya ditolak balik ke luar. Tapi saya rasa keadaan saya sangat letih dan saya rasa saya baru bangun daripada, saya rasa saya sudah mati tapi saya baru bangun balik. Dan saya tengok, sempat saya memandang jam dalam bilik operation, saya nampak lebih kurang dalam pukul 12 malam.
Jadi saya masuk operation dari pukul 9 sampai pukul 12 malam. Saya keluar daripada bilik operation. Dan sampai ke katil saya rehat dan saya tidak merasai apa-apa sakit pada tangan saya. Cuma saya merasai badan saya terlalu letih yang amat sangat. Sehingga pagi esok saya dikejutkan oleh jururawat kerana doktor datang menziarahi saya untuk tengok keadaan saya. Saya rasakan saya sudah okey pada diri saya. Dan doktor kata saya nak tengok awak puan punya pembedahan semalam. Jadi apabila dia buka saya punya pembedahan tangan saya, doktor tidak menunjukkan kegembiraan, tapi doktor hanya merenung luka saya dan doktor berkata pada saya, dia cakap, puan, saya tidak ada pilihan lain selain saya terpaksa menggunakan pisau untuk membuangkan daging-daging yang masih ada kesan iaitu slav, iaitu sejenis macam kulat untuk dia kata amat berbahaya kepada luka saya. Jikalau ini tidak dibuang, kemungkinan luka saya tidak akan sembuh. Jadi doktor memotong satu persatu daging saya yang saya rasa amat sakit. Saya cuba menahan, tapi doktor telah buat 3 injection pada badan saya, iaitu masukkan ubat menahan sakit. Cuma saya tidak sangat merasai sakit walaupun mata saya tak dapat melihat, tapi saya merasa betapa sakitnya apabila kulit kita dibuang seperti memotong daging ikan. Saya terpaksa dibuat macam tu kerana jikalau saya tidak buang daging tu, doktor kata ia akan berbahaya kepada nyawa saya. Saya dicuci, di dressing pagi dan petang. Sangat menyeksakan. Selama 12 hari saya dalam hospital, tidak ada satu petanda menunjukkan saya akan sembuh. Sampailah saat saya bertanya kepada doktor, adakah ubat yang boleh menyembuhkan atau mencebatkan kering luka saya? Doktor kata saya tidak boleh berjanji dan bercakap apa-apa kerana untuk menyembuhkan luka, puan diperlukan cuci setiap hari sehinggalah kulit itu sendiri yang kering. Dan tidak ada ubat untuk menyembuhkan luka kebakaran. Doktor beritahu saya yang menyembuhkan luka kebakaran ini terpulang kepada tubuh puan sendiri. Apabila saya mendengar apa yang doktor cakap, I'm very sad. Saya sangat sedih. Dan saya cuba untuk keluar. Saya kata pada suami saya kata saya nak keluar pada discharge pada hospital sebab saya terlalu sakit, saya tak tahan menahan setiap kali dressing. Sehingga suami saya meminta kebenaran pada doktor. Doktor tidak benarkan. Dia kata luka saya masih belum sembuh, masih tidak nampak menandakan dia akan sembuh dan masih lagi ada infection kuman, menunjukkan tidak akan dapat sembuh dengan cepat, kemungkinan sebulan lagi atau 2 bulan. Dan keesok harinya saya memberontak untuk keluar dan saya keluar juga hospital. Doktor tidak dapat buat apa-apa, dia benarkan saya keluar, tapi bukan untuk pulang ke rumah, bukan untuk balik rumah, tapi dia beritahu saya dikehendaki jumpa kawan dia, pakar bedah hospital Kajang. Saya dikehendaki masuk ke hospital government sebab dia tak benarkan saya dekat rumah kerana luka saya sangat parah. Jikalau saya tidak dijaga dengan betul. Jadi saya terbalik dalam keadaan yang sangat sedih dan saya berputus asa dan saya rasa sampai saya berfikir the God punish me. Then my husband said no, maybe you got on the good of future, they said. Dan saya pergi ke hospital Kajang. Sampai ke hospital Kajang, bagi saya, sebab dalam hati saya tak mau jumpa doktor, saya tak mau jumpa doktor dan saya tak nak doktor potong lagi kulit saya. But the day Tuhan yang melasi saya, the God, I'm very luck. The doctor is MC. The suppose I kena jumpa. I say I'm very luck, but my husband said dia very sad because dia scared look at me. Luka masih tak sembuh dengan badan saya yang kurus dan saya tak ada selera makan. Dan my husband tanya, doktor MC bagaimana? Saya kata dengan husband saya, tak apa,
kita pergi poliklinik biasa, sebab mungkin doktor poliklinik biasa dia baik, mungkin dia tak buat kasar. Saya cakap macam tu dengan husband saya ikut. Apabila saya pergi ke hospital poliklinik Syifa dekat berhampiran dengan rumah saya, keesok hari the same day saya tak dapat jumpa doktor di Kajang, dan saya very happy apabila doktor datang senyum pada saya. Dia tengok, dia kata tak apa, tak sakit, saya akan buat puan elok-elok, saya kata. Dan saya masuk ke bilik dressing, dia buka kapas saya dan dia panggil dia punya jururawat ambil satu besen air untuk merendangkan tangan saya dalam air kerana kapas dah melekat semua pada luka saya. Apabila saya letak tangan saya dalam air, betapa sakitnya tangan saya. Sebab direndam dalam air, saya angkat balik, saya tanya doktor, kenapa sakit doktor tangan saya masuk dalam air? Doktor kata sebab kemungkinan itu kulit dia nak kembang untuk buka kapas. Dan saya cakap okey, tapi saya menangis menjerit setiap kali doktor buka saya punya kapas, sampailah doktor balut balik ke muka saya. Saya menangis seperti baby dalam klinik kerana sakit yang amat sangat. Lepas tu saya tanya lagi dengan doktor, ada tak ubat yang baik untuk tangan saya? Saya tak kisah berapa sekalipun saya kena bayar doktor, tapi saya nakkan ubat yang terbaik. Saya tak tahan sakit. Dan Dr. Syifa pun sendiri cakap pada saya, dia kata, Puan Rosmimi, tidak ada ubat selain daripada tubuh Puan sendiri yang menyembuhkannya. I'm very sad. Dan dia bercerita, kebanyakan orang yang dapat kebakaran petrol adalah lebih berbahaya daripada kebakaran lain. Dia cakap, Puan kena bersabar. Dan saya balik kat rumah dalam keadaan sedih. Saya terus teringat saya punya upline yang pernah setiap kali jumpa saya menceritakan produk Elken. Dia kata, saya panggil Acai, kata please come and see me. Why? Because I want to buy the Elken product. But maybe Acai, my upline shop. Then they come to my house. Dia datang ke rumah saya. Dia kata, Mimi, what happened to you? Saya kata, I'm very sorry. I didn't tell you what happened to me. But now I need you help me. Then Acai, they said, don't worry, Mimi. I help you. But you wait for a while. Then dia pergi dekat kereta dia. Dia ambil the whole thing, box dia carry. Dia open. I see all the thing. The Barat Elken. Dan I'm very happy. Acai akan bagi saya produk untuk makan. Dan suddenly Acai say, Mimi, dia bawa satu botol air RO. Satu botol air RO. Dia tunjuk saya. Saya cakap, Acai, apa ni? Ini air RO. Oh, untuk saya minum ya. Acai, ya? Dia cakap, I'm very happy. Sekarang saya tak sakit. Kata, mungkin makan ubat saja. But suddenly Acai kata, Mimi, you duduk dekat saya. Kenapa, Acai? Saya nak cuci you punya luka. No. I'm screaming, you know. Dan my mother said, no, Mimi, you kena sabar. You kena dengar cakap Acai dulu. Mak, saya tak nak, Mak. Sebab dekat hospital yang kita bayar, Mak, RM11,000 pun tak boleh menyembuhkan penyakit saya, Mak. Apa lagi? Acai yang tokek hardware nak ubat saya, Mak. Mak cakap, Mimi, you must listen to him. Mungkin dia boleh tolong, kata. Dan Acai cuba cool down myself. Dia kata, tak sakit, Mimi. Tak sakit, saya buat baik-baik. Saya kenal awak. Saya baik dengan awak. Kita macam family. Cakap, okey. Dan Acai buka, dia ambil satu kapas, dan dia minta mangkuk, dia ambil. First sekali saya nampak produk Elken dikeluarkan, iaitu oksigen, bio-oksigen, dan air RO dia masukkan dalam satu mangkuk, dia titik dalam 20 titik bio-oksigen dalam air RO, dan dia ambil kapas, dia hanya titikkan sahaja air RO tu pada luka saya. First dia titik, saya jerit. But Acai kata, why? No, I takut. Dia cakap, Acai kata no. Dia kata. Dan dia titikkan semua basah, never rendang, tak ada letak. But saya langsung tak rasa sakit, tak rasa pedih. Tapi very surprise, saya punya balut luka tadi, dia terbuka. Dia terbuka, langsung tak sakit seperti mana doktor tarik berdarah. Setitik darah pun tak keluar pada luka saya.
air RO dengan biooksigen. Sampai saya terbuka semua, Acai ambil air RO, dia jiruskan pada saya punya luka. Lagi sekali saya cuba takut ke Acai. Acai kata, why? Tak adalah takut, cakap. Tapi saya rasa apabila dia jirus dengan air RO, tangan saya rasa sejuk. Sedikit pun tak rasa sakit. Dan saya cuba usir Acai. Kenapa semalam saya cuci dekat klinik, saya sakit direndam ke dalam air. Kenapa hari ini air tak sakit? Acai cakap, ini air tuling. Semalam awak rendang air klorin. Dan, saya shock. Saya sudah shock dalam kepala saya. Yelah, that's why air tak sakit. Okey Acai. Saya terus confident diri saya. I'm very happy. Bila Acai buka semua luka saya, semua luka-luka di tangan sini merah dan tidak nampak sedikit pun nanah atau kuning. Sebab nanah dengan kuning tadi dibawa lari oleh air RO sama oksigen. Dia tak perlu cuci. Tak ada Acai saya punya upline cuci, tak ada. Dia cakap dengan my husband, you pergi dekat klinik, you beli jaring, you beli kapas yang jarang tu dengan dok klinik dan you bawa balik. Dan dia minta dengan my mother tolong ambilkan kapas muka cuci. My mother ambil, dia balut dia dengan kain, dia just put, taruh atas luka saya, never feel pain. Saya rasa very amazing sebab saya rasa tak sakit. Saya sudah confident. Sampai Acai keluarkan minyak kuasa oil. Dan dia tunjuk dengan saya, ini minyak baik. Saya tengok, Acai, you jangan bergurau, you don't joking with me Acai, please. Ini minyak lada hitam. You tahu tak lada hitam kena kulit sakit? Acai kata ini lada hitam, bukan sebarang lada hitam. You cuba dulu. Dan Acai titikkan saya punya lada hitam pada luka saya. First saya tengok, Acai kata, why? Scared. Jangan takut. Lepas dia taruh minyak lada hitam, saya terasa sejuk. Tidak rasa sedikit pun kesakitan pada luka saya yang tidak boleh disentuh dengan kapas sekalipun. Tapi minyak lada hitam ditaruh, semua tangan saya tak rasa pain. Kemudian Acai keluarkan 5 biji IG6 kapsul. Ambil, dia buka kapsul, dia letak dalam small bowl, 5 biji kapsul, 10 titik biooksigen dan sedikit wings biooksigen, sedikit setitik saja air RO, kacau dengan kapas dan dia letak atas luka-luka saya. Saya tak ada rasa sakit, saya tidak rasa sedikit pun pedih dan sebagainya. Cuma saya rasa macam kebas-kebas macam tu. Macam Melayu panggil sesemut. Ya, macam sesemut sikit. Jadi sampailah Acai balut semula luka saya macam doktor buat, sama macam doktor buat. Dan my mother datang dekat saya, Mimi, how much to pay him? Cakap, mak, ini free. Kalau dia minta bayar, saya lekuk dia. Mak cakap, lagi you boleh bergurau dalam keadaan macam ni tau. Cakap, mak, tak adalah saya bergurau. Cakap, jadi Acai balik. Dan happen tomorrow, malam tu saya boleh tidur dengan nyenyak selepas saya dibagi MRT konsep, iaitu Splorina dan vitamin C, EPA, IG6. That's a 4 product only. Tak banyak, sikit saja. Dimakan hanya bukan 1 botol, hanya 2 biji. Dan malam tu saya dapat tidur dengan senyenyak-nyenyaknya, tidak rasa sakit, selena-lenanya. Dan tiba-tiba tangan saya terlanggar sikit. Saya ingat sakit, rupa tak sakit. Kenapa ya? Saya tanya pagi-pagi dan mak saya kata, you jangan buka, tunggu itu Dr. Acai datang. Saya kata, mak, jangan baik. Oh yalah Dr. Acai tu. But afternoon Dr. Acai datang. This is my upline. Dia buka, tak perlu lagi titik air. Dia boleh buka dengan sendiri saja. Hanya titikkan minyak kuasa oil ke atas luka. Never rasa sakit, tak ada rasa pedih. Dan terus dia bubuh balik 2 hari saja susu IG6 disapukan kepada luka saya. Sebab apa? Saya punya upline yang buat. Hari ketiga, upline saya suruh saya buat sendiri. Saya tak nak, saya tak berani, tak pandai nak bancuh. Saya kata tak apa, saya ambil kuasa all. Saya sudah cuba
tipu-tipu saya punya upline. Cakap tak apa, upline tak ada, saya tak mau buat IGC lah, takut saya nak taruh kuasa oil. Saya taruh minyak kuasa oil sahaja, kuasa oil saya boleh buka, balut balik dengan jaring. Hanya 4 hari, ke hari keempat saya punya luka, saya punya tangan, everything is very amazing. Alken product, tangan saya sembuh dengan baik. Sampailah hari ini saya boleh bawa kereta dalam masa belum sampai sebulan. Saya boleh carry dan tangan saya boleh genggam normal. Masa saya di hospital dulu, doktor kata saya kena masuk fisioterapi sekurang-kurang 2 bulan untuk menggerakkan balik tangan saya. Kalau tidak, dia kata tangan saya akan crashes. Tapi Alken product very amazing. Tidak perlu saya pergi fisioterapi. Hari ini saya boleh carry, saya boleh angkat benda yang heavy dan sembuh. Inilah dia amazing MRT Cam yang saya pakai. Saya tidak ada menggunakan produk yang lain, hanya MRT Cam, iaitu ikut konsep dia. Dalam makan kita displaykan diri, kita makan sampai habis produk dia. Bukan dia sembuh sampai habis produk. Produk Alken hanya makan, saya kira kalau ikutkan hanya 6 biji sahaja. Ya, 1 vitamin suplemen. Tapi dalam masa 4 hari, luka yang doktor kata tidak tentu 3 bulan saya boleh sembuh, tapi Alken menyembuhkan saya dalam masa 4 hari. 4 hari. Is it amazing? Saya tak percaya. That's why inilah dia peristiwa yang saya takkan lupakan seumur hidup saya. Peristiwa sedih, saya dapat kemalangan. Peristiwa saya happy, saya seronok sebab produk Alken tidak ada bandingnya mana-mana produk suplemen pemakanan yang saya tahu. Hingga sampai hari ini, I very happy. I come to MRT Camp sebab saya nak mendalami lagi MRT Camp dan saya akan cuba bawa apa yang berlaku pada saya, berita yang baik ini kepada kawan-kawan saya di luar sana. Terima kasih. Semua yang ada di sini tentang, okeylah, saya terpaksa bercerita berkenaan dengan masalah yang saya hadapi. Saya rasa lebih senang untuk difahami lah. Okey, saya menggunakan produk Alken sebab saya sendiri ada masalah kesihatan. Walaupun kita seorang doktor, kita tetap manusia biasa, tak boleh lari dari sebarang masalah lah. Okey, masalah saya yang pertama, macam Mr. Singh cakap tadi, varicose vein varicose. Okey, iaitu urat simpul di bahagian kaki, di mana saya mengalaminya sudah lebih daripada 10 tahun lah. Semakin hari saya rasa semakin berat dan suami ada mencadangkan untuk saya jalankan operation lah di Kuala Lumpur. Tapi saya tak bersetujulah dengan beliau. Saya masih mencubalah beberapa produk, termasuk ubat di hospital dan juga yang dibeli di farmasi. Tapi hingga sampai saya tak berjumpa lagi lah yang betul-betul berkesan. Sehinggalah bila saya jumpa dengan seorang sahabat, Puan Zakia, dia memperkenalkan saya kepada Alken dan saya amat berterima kasih lah sebab saya rasa macam sesuatu yang magic bagi saya sebab perkara yang dah lama saya alami bila saya amalkan produk Alken, alhamdulillah semua masalah kesihatan saya macam hilang begitu saja. Saya pun terkejut. Macam saya sampai kadang tercari-cari, mana pergi varicose vein saya, mana pergi itu, mana pergi ini, sebab saya ada beberapa masalah yang lain lah, masalah dan satu lagi masalah dengan produk Life Extra ni, betul-betul ekstra lah, betul-betul power. Okey, terutamanya dari segi masalah hubungan suami isteri, dia betul-betul berkesan. Macam kita katakan macam ni lah, kalau kita sibuk,
kerja banyak, anak kecil-kecil. Jadi kita dah tak mementingkan sangat hal-hal hubungan masalah seksual ni kita, sebab kita mungkin terlalu penat kan. Tapi bila ada live extra, kita boleh kepenatan kita tu kita satu saya rasa kita boleh lebih bertenaga walaupun kita kerja sampai petang, tapi kita rasa masih segar sampai petang. Sebab produk yang lain seperti Spirulina saya ambil, IG6, vitamin C, almost all lah yang upline saya syorkan saya semua guna. Jadi memang rasa segar. Bila ada live extra lagi betul-betul power lah. Itu saya boleh cerita. Kalau nak detail tu saya ingat tak perlu kot. Okey. Saya rasa dalam ikon kita panggil apa, selamat pagi dah walaupun dah malam. Ya. Saya Puan Nuriha binti Ahmad daripada Kubang Krian ya. Saya salah seorang fasilitator lah, biasa bagi ceramah untuk peserta kursus usahawan lah. Ya. Pada malam ni saya cuba sharing lah. Memang live extra ni kalau kita tak cuba dan kita tak makan, maka kita tak akan dapat meluahkan apa yang kita rasa. Ya. Sebagai sharing pada malam ni, anak saya berumur 19 tahun ya. Dia sekarang berada di UiTM Machang. Pada masa dulu kalau saya jumpa live extra, kemungkinan ya duit saya sebanyak 54,000 tak akan terbang. Kerana anak saya pada masa dia sebelum pergi ke Sabah ya, untuk pergi ke UiTM pra diploma ya, dia selalu letih dan kita sebagai ibu kita tidak prihatin, dan saya pun terlalu sibuk bila kita tengok anak remaja asyik tidur je Jadi kita rasa malas ke you nak study ke apa, kita tak tahu apa masalah dia Tapi apabila nak pergi ke Sabah, so kita buat medical check up di klinik kerajaan biasa Apabila dia orang buat cek, dia punya tekanan darah adalah amat terlalu tinggi, iaitu 180. Dengan umur dia yang baru 18 tahun pada masa itu. Jadi apabila saya tengok keadaan darah dia terlalu tinggi tu, mungkin kita rasa dia tension kot lagi ke Sabah nak pisah dengan family. Okay? Jadi dengan tanpa rela juga dah, tapi terpaksa saya terus terbang ke Sabah juga bersama suami. Kami telah duduk di Sabah selama 1 minggu. Kita tak ada saudara mara dengan perbelanjaan, 1 minggu duduk hotel apa semua. Jadi apabila selesai semua, saya telah pendaftaran dia apa semua, kita pun balik ke Semenanjung dengan naik balon. Jadi apabila sampai ke sini dalam masa 3 hari, selepas 3 hari saya call anak saya, telefon tidak berjawab. Saya call lagi tak berjawab. Hari yang ketiga baru dia call saya. Dia kata dia telah rebah, jatuh. Dia jatuh masa dia nak pergi ke kuliah. Jadi kita sebagai seorang ibu merasa begitu sebab duit nak pergi sana dah habis dah, taman balon mahal. Jadi kita hanya mendoa je lah. Dia telah dimasukkan ke ward Queen Elizabeth di Sabah Jadi doktor di sana mengesyorkan bahawa dia menjalani operation dengan segera. Tapi dia minta tangguh sebab nak habiskan dia punya exam lah. So kalau dia dapat poin yang tinggi, dia akan balik ke Kelantan di Machang lah, dapat tukar. Dia minta refer ke USM. Walau bagaimanapun anak saya berjaya dengan tabah, dia telah dapat markah begitu baik dan dapat balik ke Kelantan. So di USM pun tak boleh buat. Dia refer pada Datuk Rosli, Profesor Datuk Rosli yang operate Datuk Nik Aziz kita, pakar jantung di KL sana. Jadi pada masa tu dia pergi ke USM nak refer ke IJN. Apabila pergi ke IJN, saya bersama suami, saya ingat cuba saja nak cek je. Jadi apabila sampai ke IJN, saya, suami dan abang saya yang bernama Abun, pelakon filem yang kelakar tu, kami semua pergi ke IJN. Pergi ke IJN, pergi di kaunter. So dia kata, okey, you letak deposit 20,000. Saya pun terkejut. Masa tu saya hanya ingatkan cuma nak cek biasa saja. Jadi abang saya pun jawab, kau ingat RM20 ke? 20,000 nasib baik I tak ada jantung, kalau tak dengan I masuk ward, dia kata. Terkejut dengar 20,000. Jadi keesokan harinya anak saya terus jumpa dengan Datuk Rosli
Dan Dr. Rosli telah membuat pemeriksaan bahawa anak saya terpaksa dibesarkan saluran darah dia kerana dia telah mengidap sejenis penyakit. Saya pun tak tahu penyakit ni bernama Takayasu Atatish. Penyakit ni memang pelik kerana dia daripada pakar negara Jepun yang dapat mengesan penyakit itu, iaitu seperti yang saudara kita terangkan tadi ya, saluran darah tersumbat. Mana kita pun tak tahulah benda tu dah. Tekanan darah tersumbat dan dia perlu memasukkan stent dalam badan dia besi. Dia jadi point woman. 7 besi. Pada mulanya hanya 5 besi. Tetapi terpaksa dibuat 7 besi. Tapi walaupun anak saya terpaksa juga buat masukkan saluran darah dia, saluran membesar untuk saluran darah dia tu dengan kos perbelanjaan RM54,000. Pada masa itu faham lah kan, siapa ada duit sebanyak tu. Jadi bila kita pergi minta rayuan ke UiTM, memang saya rasa begitu sedih lah. Sampai dia kata kalau you tak mampu, you pergi minta derma dengan orang ramai. Air mata saya menitik pada masa itu. Dan dia kata kalau tak ada duit juga, you minta dengan Baitul Mal.